Bila Allah subhanahu wa ta'ala, masalah contoh, bila Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan kehidupan bagi sekalian makhluknya, bila Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki bagi semua makhluk dia, tak kira hayawan atau insan, terjamin macam mana bila Allah subhanahu wa ta'ala, masalah contoh, bila melengkapi alam dengan apa? Dengan angin. Bayangkan kalau tak ada angin, kita boleh bernafas tak? Tak boleh bernafas. Angin tu pula bukan dia duduk macam tu, dia berkesar. Berkesar melalui apa? Melalui udara, melalui tiupan angin. Kalau tidak, dia boleh rusak. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dan menjaminkan sumber air bagi kita. Oleh itu, dua-dua benda tu tak boleh dimiliki, angin dengan air. Bayangkan kalau ada orang berkuasa untuk berkuasa terhadap angin yang kita hidup tu. Bayangkan kalau Obama sekarang ada kuasa terhadap angin yang dihidup oleh negara-negara Islam, barangkali dia sekat angin tu daripada dunia Islam. Bagi mata terus tak bahaya, susah bahaya. Ada satu tahu Iskandar Al-Akbar, Iskandar Al-Akbar, Iskandar Zagreda. Iskandar tu salah seorang yang pernah memerintah satu dunia dulu. Pernah bertanya kepada wazir dia ataupun menteri dia, Aristos. Dia bertanya kepada dia apa? Dia kata, aku tak tahu lagi nak buat apa dengan penduduk negara Iraq ni. Bagi saya bening kepala. Dari dulu lagi kacau. Macam mana aku nak buat dengan dia orang? Iskandar tu, raja tu bertanya kepada menteri dia, macam mana nak buat? Aku nak bunuh mereka semua. Lalu menteri dia, Aristos tu, ahli falsafah yang terkenal tu, dia kata kalau bunuh, orang yang datang tempat mereka pun akan jadi beranai yang sama. Jadi benang kepala balik. Tapi kalau boleh, kamu sekat angin daripada masuk kawasan tu. Tapi dia tak boleh buat. Tak apa, sini ya. Jadi kita kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan kehidupan bagi sekalian makhluk dia. Contoh melalui angin yang kita hidup, air, sumber rezeki yang dikeluarkan daripada bumi. Jadi tiap-tiap makhluk rezekinya dijamin. Baru tadi pagi ada seorang telefon saya, tadi pagi. Dia kata, Ustaz, kata ya. Dia kata ada orang daripada Afrika. Dia baru tanya saya. Dia kata, mana rezeki yang Allah jamin bagi kita? Mana rezeki yang Allah dijaminkan bagi kita orang-orang Afrika duduk mati kelaparan? Kamu duduk kata dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang di muka bumi melainkan Allah menjaminkan rezekinya. Kita duduk di negara Afrika, duduk mati kerana tak cukup makan. Tengok negara Somalia dan Sudan dan negara-negara Afrika yang lain. Jadi mana jaminan rezeki itu? Mana rezeki yang Allah dijaminkan bagi kita? Allah menjaminkan rezeki dan bagi rezeki kepada mereka. Tapi orang lain curi rezeki itu. Bukan Allah tak bagi. Allah bagi rezeki kepada mereka melalui sumber apa? Sumber kekayaan yang ada dalam bumi. Akan tetapi mai mencuri daripada negara-negara barat dan mencurikan rezeki orang tu, ambil hak dia, maka orang tu tak dapat hak yang telah dijaminkan oleh Allah baginya. Mati lapar. Bukan kerana Allah tak bagi rezeki, Allah bagi rezeki kepada dia, tapi orang lain ambil. Orang yang lebih kuat, orang yang lebih berkuasa, dia ambil. Bila kita pergi negara-negara Islam contoh, dan kita mendapati ada setengah orang yang terlalu miskin, sampai pun tak ada tempat tinggal, duduk bawah jambatan, ataupun tinggal di bawah, ataupun tinggal di kubur pun ada. Dan kita pada masa yang sama tengok orang yang terlalu kaya,
Sebenarnya orang yang tak cukup makan tu, hak dia diambil orang lain, orang yang kaya tu. Maksud dia apa? Bukan maksud dia kata Quran, maksud dia apa? Ada setengah orang yang meninaya orang tu dan ambil hak dia. Oleh itu dia tak dapat makan, tak dapat tempat tinggal. Jadi kembali ke sini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan. Akan tetapi jaminan hidup tu Allah menjaminkan bagi manusia aninya yang dia bernafas. Allah menjaminkannya baginya sumber hidup dia air. Hasil bumi. Tetapi kalau tidak ada agama yang meletak ataupun menetapkan banduan dan mengharamkan masalah mencuri, rasuah, memakan hak orang lain ataupun makan harta orang lain dengan batil, maka kelengkapan bumi itu, kejaminan hidup tu akan rosak. Oleh itu kita kata apa? Agama menjadi apa? Agama membaiki bumi. Membaiki macam mana? Segala kelengkapan, segala jaminan hidup yang Allah diberikan kepada manusia, tanpa adanya bantal larang, tanpa adanya hukum yang telah ditetapkan oleh agama, akan rusak balik. Ada harta banyak, ada harta kekayaan, tapi ada curi, ada orang mencuri, ada orang rasuah, ada orang tibu dan sebagainya. Rosak bumi. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan di bumi sesudah ia dibaiki dengan utusan nabi-nabi. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman. Zalikum tu maksud dia apa yang demikian itu? Maksud dia apa? Jangan kamu, maksud dia apa? Sempurnakanlah timbanan dan tekaran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu merugikan hak-hak orang lain. Dia kata yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Sebab apa lebih baik? Nabi Allah Syuaib dia kata apa? Dia kata apabila kamu sempurnakan timbanan dan sukatan, itu lebih baik. Sebab apa? Bila kamu bergaul dengan orang dengan gaulan yang baik, bila kamu tidak menurunkan hak-hak orang ramai akan berminat untuk berniaga dengan kamu. Orang ramai akan berminat untuk bergaul dan bermuamalah dengan kamu. Jadi bukan saya suruh, Nabi Syuaib dia kata apa? Bukan aku suruh kamu melakukan sesuatu yang merugikan kamu. Aku menuruhkan kamu dengan sesuatu yang membawa faedah dan manfaat dan kebaikan kepada kamu. Bila kamu sempurnakan timbanan, orang ramai akan kata, orang ni ataupun kaum majan ni satu kaum yang elok, kaum yang amanah, yang tak kurangkan sukatan mereka, akan membawa orang ramai lain untuk berurusan. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taq'udu bikulli sirat tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bih wa tabghunaha 'iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wala dan janganlah taq'udu kamu duduk bikulli di setiap sirat jalan tu'iduna kamu menakut-nakutkan wa tasudduna dan menghalangi an dari sabilillah jalan Allah man siapa yang amana beriman bihi kepadanya wa tabghunaha dan kamu sekalian menginginkannya iwaja menjadi bengkok wazkuru dan ingatlah kamu sekalian iz ketika kuntum kamu dahulu qalilan sedikit fakaththarakum maka dia berbanyakkan kamu wanzuru dan lihatlah kamu sekalian kaifa bagaimana kana terjadinya aqibatu kesudahan ataupun akibat
al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan. Wala taq'udu bi kulli sirat, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan. Tu'iduna, dengan menakut-nakutkan. Wa tasudduna an sabilillah, dan menghalangkan orang-orang yang beriman daripada jalan Allah. Wa tabghunaha iwaja, dan kamu ingin menjadikan jalan Allah itu bengkok. Wala wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum, dan ingatlah di waktu kamu dahulu sedikit, lalu Allah memperbanyakkan kamu. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Masih lagi sambungan kata Nabi Allah Shu'aib kepada kaumnya, wala taq'udu bi kulli sirat, janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan yang membawa ke kabilah Madian, dengan menakut-nakutkan dan menancamkan orang-orang yang nak pergi berjumpa kepada Nabi Allah Saleh. Maksud dia apa? Orang-orang Madian dalam usaha mereka menghalangkan orang di luar dan orang ramai daripada terpengaruh, daripada beriman kepada Nabi Allah Shu'aib. Mereka membuat bos kawalan. Mereka meletakkan orang-orang tiap-tiap batang jalan yang membawa masuk ke Madian. Supaya apa? Supaya menakut-nakutkan orang. Jangan dengar Shu'aib, jangan dengar kata-kata dia, jangan bersyakap dengan dia. Dia orang tu sahir, orang tu bohong. Mereka akan menakut-nakutkan orang supaya tidak bergaul, tidak duduk, tak dengar kata Nabi Allah Shu'aib. Dan pada masa yang sama tu'iduna, mereka bagi ancaman. Duduk dengan dia, siap. Terpengaruh dengan dia, dengan syakab dia, siap. Jadi mereka menghalang dan memberi ancaman. Sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang Quraisy selain daripada mereka berpesan sesama sendiri jangan duduk bersama Nabi, jangan sekali-kali dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi. Dan mereka tahu Al-Quran itu satu kebenaran. Dan mereka tahu siapa saja yang terdengar Al-Quran Al-Karim, mau tak mau mesti tertarik kepada Nabi SAW. Oleh itu mereka awal-awal lagi ambil langkah apa? Ambil langkah pencegahan. Pencegahan tak apa? Jangan dekat dia. Jangan duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan cuba dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Sebab mereka tu apa? Tahu. Kalau terdengar bacaan Al-Quran Al-Karim, mau tak mau mesti mereka tertarik. Oleh itu pun, kalau kita baca dalam awal-awal setengah surah, dan ini satu pendapat yang cukup wajar bagi sebagian ulama mufassirin, dia kata pada awal setengah surah Al-Quran Al-Karim ada huruf-huruf yang tidak ada makna. Contoh مثلا awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kita jumpa مثلا Sad, Nun, Qaf, Alif Lam Mim Ra. Surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad. Apa Kaf Ha Ya Ain Sad? Tak ada makna. Setengah ulama dia kata tujuan dia apa tahu? Dia kata tujuan dini usaha Al-Quran Al-Karim nak tarik perhatian orang-orang Arab. Mereka bersepakat jangan dengar bacaan Al-Quran langsung. Macam mana aku nak sampai, macam mana Al-Quran Al-Karim tu boleh sampai kepada mereka? Macam mana caranya nak tarik perhatian mereka untuk baca Al-Quran Al-Karim? Jadi buat ayat seumpamanya yang tak ada makna. Kaf Ha Ya Ain Sad. Bila disebut, orang Arab tanya, apa Kaf Ha Ya Ain Sad? Jadi bila mereka tertanya, apa Kaf Ha Ya Ain Sad tu, terus masuk bermulaan surah. Jadi mau tak mau dia sudah tarik perhatian orang Arab untuk mendengar bacaan Al-Quran. Bila surah itu bermula dengan Sad, apa Sad? Sad apa tu? Tak ada makna apa. Jadi bila mereka tu bertanya ataupun tertarik kepada
bacaan itu yang tidak memberi makna apa-apa. Terus wal Quran zikr. Jadi mau tak mau mereka sudah terberangkap untuk membaca ataupun untuk mendengar bacaan Al-Quranil Karim. Jadi pun orang-orang Quraisy pun bertindak macam tu dengan Nabi SAW. Selain mereka berpesan sama sendiri jangan dengar bacaan Al-Quran, mereka bila tibanya musim umrah ataupun musim haji, mereka akan letakkan orang-orang mereka di jalan yang masuk Makkah dan akan memperingatkan orang Arab siap-siap. Jangan sekali-kali dengan bacaan Al-Quran. Jangan duduk bercakap dengan Muhammad. Dia orang tu sahir. Orang tu dengan sihirnya boleh memisahkan di antara suami isteri, bapa dengan anak, dan menakut-nakutkan orang ramai juga. Sehingga ada setengah orang yang nak pergi Makkah tu termakan dengan kata-kata orang Quraisy tu. Dia bila masuk tu dia tutup telinga dia dengan kabas dengan apa-apa supaya tak dengar bacaan Nabi SAW. Begitu juga kaum Syuaib. Mereka dalam usaha mereka nak menghalangkan orang-orang ramai daripada beriman kepada Nabi Allah Syuaib. Mereka duduk di tiap-tiap jalan yang masuk ke Madian dan akan menancam dan menakut-nakutkan orang supaya mereka tidak terpengaruh ataupun tidak beriman kepada Nabi Allah Syuaib. Kalau kita tengok sini, wala taq'udu bi kulli sirat. Sebelum ni kita baca dalam surah Al-A'raf juga, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Saya akan duduk bagi mereka, bagi hamba-hambamu, jalan-jalan yang lurus kamu. Maksud dia apa? Hari itu kita kata syaitan tu dia kata apa? Semua jalan, semua syara-syara saya akan memancing ataupun akan menyesatkan mereka mengikut bermacam-macam syara. Dan syaitan tu dia kata apa? La aq'udanna, duduk. Dan hari tu kita kata apa? Syaitan tak kata berdiri. Kalau kata berdiri atas tiap-tiap jalan, boleh jadi dia letih, dia tak boleh tahan lama. Kalau dia kata tidur tu pun boleh lina, terlalu relax, jadi tak buat kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kata berdiri tak tahan lama, kalau kata tidur tak kerja dengan bersungguh-sungguh. Jadi dia apa? Aq'ud. Ada jaminan dia boleh tahan lama. Dan satu lagi, dia akan macam orang yang tunggu mansanya. Jadi akan bekerja, berusaha ataupun akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, lafaz yang digunakan oleh syaitan bila dia bersumpah akan menyesatkan anak Adam, dia kata la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kemudian kalau baca ayat tu yang kita baca itu, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi sini pun orang-orang kaum Madian menyerupai siapa? Menyerupai syaitan. Jadi sini Allah, Nabi Syuaib dia kata apa? Jangan kamu menyerupai syaitan dan duduk di tiap-tiap jalan menghalangkan orang ramai daripada beriman. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bih wa tabghunaha 'iwaja, dan kamu menginginkan apa? Menjadikan jalan Allah yang lurus tu ini menjadikannya bengkok. Macam mana? Dan ini biasa dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib dan tiap-tiap kaum sampailah ni sekarang. Ada setengah orang dia tak senang hati bila semua orang menjadi baik. Ada setengah orang tak senang hati kalau syariat Allah dilaksanakan. Sebab apa? Dia akan rugi. Nak cari makan tak boleh, nak ambil kesempatan tak boleh. Jadi lebih menguntungkan baginya
jalan Allah yang lurus tu menjadi bengkok. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu wa taala menharamkan arak, adanya orang dia kata, "Bodoh pasal arak haram, syoklah. Minum arak tu dia boleh bagi orang riang. Bagi orang yang menakut berani. Jadi dia satu gembiraan pasal apa haram. Kalau menjadi haram, ramai orang tak boleh cari makan. Ramai orang yang terbabit dalam aktiviti perniagaan itu akan rugi. Jadi mereka tak mau ia jadi diharamkan. Bila datang orang, dia kata basiaba riba nak haram. Basiaba ben-ben tu yang komersial tu ben-ben yang sistem yang menggunakan sistem riba tu haram basiaba. Riba tu memberi kelonggaran dan kemudahan kepada orang ramai. Adanya dakwaan macam tu dia kata basiaba haram. Orang tu nak pergi pinjam, bukan adanya orang memaksanya untuk minjam. Orang tu pula bila ditetapkan faedah baginya, faedah tu bukan sekali ganda macam yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, pasal haram. Riba tu ataupun ben yang meluluskan pinjaman dengan faedah tu, dia memberi kemudahan dan kelonggaran kepada orang ramai, kira membantu orang ramai, pasal haram. Jadi mereka tu nak ingin apa? Mereka nak jadikan jalan Allah yang lurus, yang menharamkan riba tu jadi bengkok. Sebab apa? Sebab mereka tu di situ akan mereka cari kesempatan. Di situ mereka akan cari keuntungan dengan aktiviti yang membabitkan aktiviti riba tu. Mereka dapat menghisapkan darah orang-orang lain. Tapi kalau diharamkan riba, jadi mereka tak berpeluang lagi untuk cari makan ataupun mencari kesempatan terhadap orang-orang lain. Jadi watabghunaha iwaja tu daripada dulu sampailah ni mesti ada niat sugulunan yang nak jadi jalan Allah yang lurus tu bengkok. Melalui apa? Memberlekih-lekihkan istinah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Siapa adanya pusat hiburan haram, apa salahnya orang pergi enjoy sikit setelah dia benar satu hari bekerja ataupun satu minggu bekerja? Apa salahnya dia pergi siam dua berseronok sikit? Siapa arak haram, syoklah minum arak. Boleh rasa happy, boleh rasa riang. Masalah-masalah boleh dilupakan untuk seketika. Siapa haram? Siapa riba haram, sedangkan dia memberi peluang kepada orang ramai untuk memulai perniagaan baru. Mereka akan balut binda-binda macam tu. Jadi siapa haram riba, jadi mereka tu orang-orang yang seumpama itu tabghunaha iwaga. Ini menjadikan jalan Allah yang lurus tu bengkok. Wa tabghunaha iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Dan ingatlah di waktu kata Nabi Allah Syuaib kepada kaumnya, ingatlah di waktu kamu dahulu sedikit, lalu ia memperbanyakan kamu. Sedikit sini maksud dia apa? Dia kata ingatlah di waktu kamu bilangan kamu terlalu sedikit. Tadi kita cakap selepas berhancuran kaum Lut dan Nabi Allah Lut membawa dua anak perempuannya, dan Nabi ataupun Madian anak Nabi Ibrahim berkahwin dengan anak Nabi Allah Lut dua orang. Akan tetapi mereka Allah memperbanyakkan bilangan mereka sampai jadi satu kabilah. Satu kabilah. Dia kata ingatlah di waktu dulu kamu sedikit. Madian dengan isterinya anak Nabi Allah Lut, dalam tempoh yang singkat Allah Subhanahu wa taala membiakkan ataupun memberanakkan bagi kamu banyak, bagi ramai. Dan maksud dia apa lagi? Ingatlah di waktu dulu kamu berkuranan dari segi harta benda. Kamu sekarang menjadi orang yang mewah ataupun orang-orang yang kaya. Fakassarakum. Jadi memperbanyakkan kamu dari segi bilangan dan dari segi kemampuan dan harta benda. Wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Wanzuru, dan perhatikanlah kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dia nak bagi tahu kepada kaum dia apa? Dia kata apa yang berlaku kepada kaum Lut tak jauh daripada kamu. Kalau kita baca dalam Al-Quran juga dalam kisah Nabi Syuaib, وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Kata Nabi Allah Syuaib kepada kaumnya, dia kata kaum Lut tu tak jauh daripada kamu.
Maksud dia apa? Berkambunan mereka tak jauh. Kalau ikut kawasan lokasi Madian tu, dia ambil daripada Tur Sinai sampai pergi ke negara Asyam, sampai pergi ke Jordan. Jadi berkambunan tu dekat. Satu lagi, dekat dari segi apa? Dari segi tarikh. Dari segi tarikh. Kaum yang datang terus selepas kaum Lut ialah kaum Nabi Allah Syuaib, Madian. Jadi sini Nabi Syuaib dia kata apa? Berhatikanlah, ambil i'tibar bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan dulu sebelum kamu. Dalam Al-Quran dia kata, wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Kaum Lut tak jauh daripada kamu. Ambil i'tibar apa yang berlaku terhadap mereka. Jadi Nabi Syuaib sini dia guna dua syarat yang kita panggil targhib dan tarhib. Targhib tu maksud dia apa? Menggalakkan mereka supaya melakukan benda-benda yang baik. Dan pada masa yang sama dia guna tarhib. Tarhib tu apa? Menakut-nakutkan. Maksud dia apa sini? Dia kata wazkuru iz kuntum qalilan faqassarakum. Dia kata apa? Ingatlah di waktu kamu dulu orang yang sedikit dari segi bilangan, orang yang berkuranan harta benda, Allah memperbanyakkan kamu. Ini kita panggil uslub targhib. Targhib tu apa? Meminat, menggalak minat mereka supaya terus-menerus menjadi baik. Dia kata terus-terus menjadi baik, kamu akan diperbanyakkan lagi. Harta benda kamu akan banyak lagi, akan hidup lagi mewah. Tapi bukan cukup macam tu saja. Dia menakutkan mereka dengan apa lagi? Dengan kesudahan ataupun kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Ni kita panggil apa? Tarhib, menakut-nakutkan. Jadi oleh itu barangkali bila dalam bidang pendidikan tu, kalau kita kaji uslub-uslub yang digunakan oleh Al-Quranil Karim, wajar sekali dia jadi satu panduan bagi kita. Bila adanya kursus contoh, kebanyakan yang hadir tu syekh, bila adanya kursus mau tak mau nak sebut nama orang putih, kursus pergi masa hadir kursus, mau tak mau sikit-sikit sebut nama orang putih ataupun sebut nama orang hitam tak kira. Yang penting dia nak cerita mengenai mana-mana kaedah baru dalam sistem pendidikan ataupun penyampaian tu, mau tak mau mesti sebut nama George, James, nama-nama orang putih. Kalau sebut dalam Al-Quran ataupun jadi Al-Quran tu satu bantuan, memang cukup cantik. Dalam syarab penyampaian, Nabi SAW pun sendiri pun dia mencipta macam-macam syarah yang sekarang tu jadi antara syarah-syarah moden penyampaian. Bila Nabi SAW nak sampai satu maklumah kepada sahabat-sahabatnya, dia akan guna semua badan dia, akan tunjuk macam mana orang hisab jadi dia akan tunjuk, macam bagi contoh pokok yang ada, tanya soalan suruh sahabat jawaban dulu. Semua syarat itu diguna pakai dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma kita sekarang ni bila ditiwas oleh orang-orang barat, dan Ibn Khaldun dalam kitabnya, Ibn Khaldun tu alim ijtima' yang cukup masyhur tu, dia kata dalam kitab dia kata orang yang dikalah gemar meniru orang yang menalahkannya ataupun orang yang menewaskannya. Jadi apa saja yang dibawa oleh orang putih, kita gemar ikut, sedangkan benda-benda tu ada sama kita. Contoh sini Nabi Syuaib dia nak menggalakkan minat, dia kata dulu kamu sikit, Allah memperbanyakkan bilangan kamu, melembah ruah rezeki kamu. Jadi kalau kamu terus jadi orang yang baik, rezeki itu akan kekal. Tu satu targhib, nak galak minat. Satu lagi dia menakutkan mereka kalau bersalah. Kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Sebagai contoh untuk mendekati makna, seorang guru dia tak boleh guna salah satu syarat untuk anak muridnya, selalu nak menggalakkan dia, meminatkannya dia. Barangkali satu ataupun perlu juga dia menakut-nakutkan anak murid dia. Siapa yang jawab elok, siapa yang berusaha, siapa yang jawab elok akan bagi hadiah. Tetapi ni targhib. Bukan setakat tu tak. Dia kata siapa yang tak jawab elok dalam imtihan, siapa yang tak dapat markah elok akan duduk kelas-kelas. Jadi dua syarat tu sekali. Satu syarat kita panggil targhib, nak menggalakkan orang tu supaya menjadi orang baik, dan pada masa yang sama kena takutkan baru jadi elok. Tapi kalau duduk belai 24 jam macam tu saja, tak ada satu lagi syarat yang memberi ataupun menakutkannya, dia tak menjadi juga. Jadi begitu juga Nabi Allah Syuaib tu dipanggil Khatibul Anbiya. Nabi Allah Syuaib gelaran dia Khatibul Anbiya. Dan Nabi SAW pernah bersabda mengenai Nabi Syuaib,
Dia kata zaka khatibul anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Dia kata Syuaib itu adalah khatib, penceramah nabi-nabi. Dia terlalu fasih dan cara menampaiannya cukup cantik, Nabi Allah Syuaib. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ini, Nabi Allah Syuaib itu khatibul anbiya. Khatib tu maksud dia apa? Penceramah bara-bara Nabi. Dan kita akan nuwasil, kita akan sambungkan ayat-ayat yang berkaitan Nabi Allah Syuaib fi muhadaratun ukhra qadimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita naqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina Muhammad an-nabiyil ummiyil arabiyil qurashi la yashmil amin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وحبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا قربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.